Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 7 akan membentangkan mengenai tajuk ke arah pembinaan peradaban. Sebelum memulakan pembentangan, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu pertama saya, Nur Farhana binti Aziz, pembentang kedua, Nur Ain binti Elbis, pembentang ketiga, Nur Sabrina binti Ismandi, seterusnya Dayang Nur Faraniza binti Datuk Unoy, dan pembentang terakhir adalah Siti Aisyah binti Mazman. Kami dari kumpulan 7 akan membentangkan tajuk ini dengan membahagi setiap isi penting, iaitu pertama, konsep dan pembentukan negara bangsa, kedua, perbezaan konsep negara bangsa, ketiga, negara dan kewarganegaraan, keempat, kepelbagaian idea bangsa idaman, dan akhir sekali, etos bangsa dan etnosimbolisme bangsa Malaysia. Saya akan membentangkan isi pertama, iaitu konsep dan pembentukan negara bangsa. Konsep negara bangsa. Istilah negara bangsa merupakan gabungan dua dimensi utama, iaitu negara dan bangsa. Negara terbentuk dengan adanya tanah air, rakyat, kemerdekaan, kedaulatan, sempadan, kerajaan dan undang-undang. Negara bangsa adalah di mana budaya majoriti rakyatnya memiliki kesedaran, kesatuan identiti nasional, perkongsian budaya dan perkongsian sejarah yang sama dan bertindih dengan sempadan politik wilayah negaranya. Negara bangsa adalah hanya satu idea di mana bangsa sama dan ditadbir urus oleh negara berdaulat mereka sendiri. Konsep negara bangsa menurut falsafah. Pertama, moten dan Islam. Sebagai sebuah institusi politik yang merujuk kepada sebuah negara yang dihuni oleh sekumpulan manusia yang memperkenalkan diri mereka sebagai sebuah bangsa atas landasan perkongsian budaya, sejarah, bahasa dan faktor-faktor lain. Kedua, Penrose. Entiti geopolitik yang kesahihannya menuntut kedaulatan dan kekuatan politik didasarkan pada kemampuannya untuk mewakili negara yang khas. Ketiga, Goodwin dan Wahki. Satu bangsa di daerah yang diliputi oleh negara untuk memasukkan sebahagian besar orang yang menganggap diri mereka sebagai sebahagian daripada budaya nasional itu. Seterusnya adalah pembentukan negara bangsa. Pertama sekali adalah satu bangsa, satu negara. One state, one nation. Keadaan ini bertitik tolak daripada satu ras membentuk bangsa dan melahirkan satu negara. Contohnya, bangsa Jepun membentuk negara Jepun, bangsa Jerman membentuk negara Jerman, dan bangsa Cina membentuk negara Cina. Kedua adalah bangsa tanpa negara, nation without state. Terdapat beberapa bangsa tanpa negara dan mereka menuntut bangsa mereka untuk bernegara dan mempunyai autonomi sendiri. Tindakan menuntut autonomi ini biasanya tidak disenangi oleh bangsa yang mempunyai negara. Misalnya, bangsa Melayu Patani di selatan Thailand. Bangsa ini tidak mempunyai negara sendiri kerana negara dimiliki oleh bangsa Siam. Akhir sekali adalah negara tanpa bangsa, state without nation. Senario ini berlaku apabila wujudnya sebuah negara yang diperakui kedaulatannya tetapi tidak jelas dari segi identiti bangsa yang dibina. Contohnya, negara kita iaitu negara Malaysia. Negara Malaysia tidak mempunyai bangsa Malaysia. Seterusnya, pembentangan akan diteruskan dengan tajuk perbezaan konsep negara dan bangsa. Konsep negara. Negara merujuk pada sebuah masyarakat yang mendiami kawasan tertentu dan adanya kerajaan yang memerintah. Konsep negara adalah sebuah kerajaan yang merdeka dan berdaulat, mentadbir urus ke atas satu wilayah yang diperakui oleh negara-negara lain.
Rakyat setiap negara diikat dengan tanah air, perlembagaan dan kerakyatannya. Elemen terpenting bagi negara ialah penduduk atau rakyat, memandangkan rakyatlah yang mencorakkan negara. Rakyat juga akan membentuk bangsa bagi sesebuah negara. Seterusnya, kita beralih kepada menurut Undang-Undang Antarabangsa. Menurut Undang-Undang Antarabangsa, elemen negara terbahagi kepada 4 elemen, iaitu kerajaan, wilayah, kedaulatan, dan penduduk. Elemen yang pertama ialah penduduk. Setiap negara itu wujud apabila rakyat atau penduduk mengakui, dan mengiktiraf bumi yang dipijak atau wilayah yang didiami sebagai tanah leluhurnya. Rakyatlah yang membina sesebuah negara. Negara tidak wujud jika tiada rakyat. Seterusnya wilayah. Wilayah sering dirujuk sebagai tanah leluhur ataupun tanah tumpah darah ataupun tempat kelahiran dan berkembangnya sesebuah bangsa. Pembentukan wilayah biasanya merujuk kepada keadaan geografi, yaitu bukit bukau, gunung ganang, sungai, lembah atau laut. Elemen seterusnya ialah kerajaan. Kerajaan merupakan lambang kehidupan kelompok manusia dalam keadaan yang teratur dan tersusun serta bersistem. Perpecahan, perebutan kuasa, penindasan dan lain-lain perkara lagi boleh berlaku sekiranya tiada kerajaan yang mentadbir. Seterusnya, elemen yang terakhir ialah kedaulatan. Kedaulatan adalah pengiktirafan negara-negara lain di sekelilingnya ataupun pihak antarabangsa. Menerusi kedaulatan, kewujudan bangsa dan wilayah serta kesempadan akan dihormati. Selain itu, kerajaan, politik, ekonomi dan sosial yang membawa ke arah kemajuan negara akan lebih mudah untuk dicapai. Seterusnya ialah konsep bangsa. Istilah bangsa berasal dari perkataan Latin yang membawa maksud lahir. Ia merujuk kepada tempat asal lahirnya seseorang individu yang membawa kepada pembentukan satu kumpulan besar manusia. Bangsa adalah satu kumpulan manusia yang diikat dalam satu unit kesedaran kolektif bersepadu, berteraskan perkongsian etnik, budaya, dan sejarah. Seringkali ikatan bangsa dikaitkan dengan pertalian darah, kekeluargaan, etnik, budaya, agama, dan wilayah. Walaupun wujud berbagai perspektif, sentimen yang membentuk bangsa ialah perasaan kebersamaan atau belonging together. Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa bangsa adalah sekumpulan besar manusia yang mempunyai keterikatan melalui perasaan kekitaan bersama dalam sesebuah negara. Oleh itu, dapatlah disimpulkan bahawa konsep bangsa merupakan satu kelompok manusia berdasarkan ciri fizikal iaitu ras dan keturunan. Kaum iaitu kumpulan etnik berdasarkan ciri budaya dan yang terakhir ialah satu komuniti politik dalam wilayah tertentu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Sabrina akan menyambung pembincangan ini dengan membincangkan tentang negara dan kewarganegaraan. Warganegara adalah anggota rasmi dari suatu negara tertentu. Menurut Kamus edisi ketiga, warganegara merupakan rakyat sesebuah negara yang terdiri daripada penduduk asli maupun orang asing yang telah diterima menjadi rakyat mengikuti undang-undang. Manakala definisi kewarganegaraan berkait dengan perihal kerakyatan sesebuah negara. Kewarganegaraan juga membawa maksud rupa bangsa dan bangsa seseorang itu. Konsep kewarganegaraan merujuk kepada penduduk yang bermustaqim di Malaysia secara asasnya melibatkan hak dan tanggungjawab. Hak ini adalah hak sebagai warga negara yang diberikan oleh negara atau negeri, iaitu setiap warga negara mempunyai hak untuk mengundi ataupun menjadi calon pilihan raya. Hak ini hanyalah untuk warga negara, bagi yang bukan warga negara tidak mempunyai hak. Berdasarkan ketaatan dan kepatuhan rakyat kepada negara, dengan menunjukkan ketaatan kepada raja negeri atau raja negara yang sedang memerintah. Seterusnya, kita akan melihat cara mendapatkan kewarganegaraan. Di sini saya lampirkan ada 3 cara untuk mendapatkan kewarganegaraan. Yang pertama ialah melalui kuat kuasa undang-undang. Seseorang yang lahir dalam Malaysia dengan salah seorang ibu atau bapanya pada ketika dia dilahirkan adalah seorang warga negara atau pemaksutin tetap Malaysia. Cara kedua ialah melalui pendaftaran.
seseorang wanita yang berkahwin dengan seorang lelaki dari negara Malaysia dan yang mana perkahwinan yang telah didaftarkan sebagai warga negara sekiranya dia masih bersama suaminya dan suaminya adalah warga negara. Yang ketiga ialah melalui naturalisasi atau maksudnya yang lain ialah kemasukan. Untuk pemerhati yang tidak lahir di persekutuan dan pemohon perlu memenuhi syarat-syarat seperti berumur 21 tahun atau lebih dan telah bermaksudin di persekutuan tidak kurang 10 tahun dan berniat hendak kekal bermaksudin dalam negara ini. Seterusnya, kita akan lihat jenis-jenis kad pengenalan yang ada di Malaysia. Saya yakin ramai tidak tahu kewujudan dua jenis kad pengenalan yang ada dalam gambar ini. MyKad yang berwarna biru ini merupakan pemegang kad pengenalan yang berstatus warga negara Malaysia. Jenis kad pengenalan yang kedua dan ketiga, saya rasa ramai tidak mengetahuinya. Jadi yang kedua ini ialah MyPR, iaitu pemegang kad pengenalan pemerhati tetap berstatus bukan warga negara. Kelayakan untuk mendapat kad pengenalan ini ialah berdasarkan permit masuk daripada Jabatan Immigration Malaysia. Jenis pengenalan yang ketiga ialah MyCAS, iaitu pemegang kad pengenalan pemerhati sementara berstatus bukan warga negara. Kad pengenalan ini dikeluarkan kepada seseorang yang dilahirkan di Malaysia tetapi taraf kewarganegaraannya tidak dapat ditentukan dan tempoh sah laku adalah 5 tahun daripada tarikh kad yang dikeluarkan. Akhir sekali, kita akan lihat sebab-sebab kehilangan taraf kewarganegaraan. Antara sebabnya ialah dari segi penolakan. Penolakan berlaku apabila seseorang warga negara yang berumur 21 tahun atau lebih dan sempurna akal dan juga adalah warga negara bagi suatu negeri lain atau yang hendak menjadi seseorang warga negara bagi suatu negara lain boleh menolak warga negara Malaysianya. Sebab yang terakhir ialah pelucutan. Pelucutan berlaku apabila seseorang yang telah menjadi warga negara asing, seseorang telah mendahaka terhadap kerajaan semasa peperangan dan seorang warga negara yang telah membuktikan dia tidak setia kepada negara sama ada melalui percakapan atau tindakannya yang boleh mencemah keselamatan dan kedaulatan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Dayang Nurfaraniza binti Datunai, akan meneruskan perbincangan ini dengan membincangkan kepelbagaian idea, iaitu bangsa idaman. Menurut Shamsul Ebi, 1996, melalui konsep Nation of Intent, beliau berpendirian bahawa sesebuah negara bangsa adalah a project work in progress dan sentiasa berlaku perbalahan bangsa dalam negara itu, hingga yang wujud adalah negara tetapi bangsanya tidak terbina seperti di Malaysia. Oleh itu, di Malaysia, pembentukan bangsa terjadi dalam dua fasa, iaitu sebelum merdeka dan selepas merdeka. Fasa pertama, iaitu sebelum merdeka, berlakunya pergerakan nasionalisme. Mereka masing-masing merancang untuk berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan dalam kerangka bangsa idaman masing-masing. Ini bermaksud sifat dan wajah bangsa Malaysia yang mereka inginkan adalah sesuai dengan agenda ekonomi, politik, sosial dan budaya masing-masing. Dalam pada itu, terdapat beberapa kerangka konsep yang diperkenalkan pada ketika itu. Antaranya, konsep Melayu Raya yang digagaskan oleh Pergerakan Kiri Melayu. Konsep ini merupakan sebuah cadangan untuk menyatukan seluruh negara-negara berbangsa Melayu, iaitu terdiri daripada Malaysia, Brunei, Selatan Thailand, Singapura dan Selatan Filipina. Manakala konsep seterusnya adalah konsep negara Islam yang diperkenalkan oleh kelompok Islam. Dan konsep yang terakhir adalah konsep masyarakat Melayu Majmuk, iaitu dipimpin oleh orang Melayu. Pada akhirnya, konsep masyarakat majmuk yang dipimpin oleh orang Melayu atau dikenali sebagai Malay-led Plural Society telah diterima oleh pihak British pada ketika itu.
dan terbentuknya CLC 1949 iaitu Communities Liaison Committee yang diterima pakai sehingga kemerdekaan. Seperti yang kita tahu, penubuhan CLC atau dikenali sebagai penubuhan jawatan kuasa antara kaum telah dianggotai oleh dua kaum terbesar di tanah Melayu, iaitu kaum Melayu dan Cina. Pihak British juga menegaskan bahawa kerjasama semua kaum mesti diwujudkan jika tanah Melayu ingin mendapatkan kemerdekaan. Seterusnya, fasa selepas kemerdekaan. Di sini, wujudnya keinginan untuk melahirkan satu konsep kenegaraan yang kolektif atau identiti nasional sepunya. Idea dan wacana mengenai identiti sepunya ini adalah pernyataan mengenai bangsa idaman atau sifat Malaysia yang mereka inginkan. Impian mereka dalam mencapai kenegaraan yang kolektif telah mewujudkan Malaysia yang popular ketika tahun 1960. Konsep ini diperkenalkan oleh Lee Kuan Yew ketika Singapura berada dalam Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya, konsep ini juga popular sehingga akhir 1990, iaitu pada era pemerintah Dr. Mahathir Mohamad. Selain daripada itu, pembangunan bangsa selepas merdeka juga turut melahirkan konsep-konsep lain seperti Wawasan 2020 dan Gagasan Satu Malaysia. Di Borneo juga, wujudnya konsep seperti Sabah for Sabahan dan Sarawak for Sarawakian. Walau bagaimanapun, konsep-konsep yang wujud di Borneo ini dicetuskan oleh kelompok strategi internet dengan bantuan sosial media dan tidaklah begitu popular dalam konteks yang lebih umum. Kepimpinan Dr. Mahathir bin Mohamad mengekalkan konsep Malay-led Plural Society. Dalam konteks ini, konsep bangsa inilah yang diangkat oleh parti-parti politik seperti Bersatu dan UMNO. Menurut beliau juga, dalam aspek hubungan kemasyarakatan di dalam konteks Malaysia baru ini, penekanan banyak diberikan kepada hubungan antara kaum atau interetnik, tetapi memikirkan pentingnya hubungan kaum atau intraetnik. Kepelbagaian dan perbezaan yang wujud antara kaum di negara ini adalah sesuatu yang perlu diraikan. Seterusnya, kita akan membincangkan subtopik yang terakhir, iaitu etos bangsa dan etno-simbolisme bangsa Malaysia. Maksud etos. Secara umumnya, etos berasal daripada perkataan bahasa Yunani. Etos juga merujuk kepada watak yang membezakan sentimen, sifat moral atau kepercayaan seseorang, kumpulan atau institusi. Etos juga digunakan oleh Aristotle untuk menggambarkan personaliti manusia. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, etos adalah sifat atau ciri sesuatu bangsa, budaya atau era. Maksud etos bangsa. Dalam konteks umum Malaysia, etos bangsa adalah sifat sesebuah masyarakat ataupun komuniti. Sifat itu pula terbit daripada semangat nilai, idea, kepercayaan, pemikiran, falsafah dan pegangan hidup masyarakat berkenaan. Namun, bagi Taif Osman dan Abu Hassan Syam, etos bangsa adalah sebuah sistem nilai sosial yang terdapat dalam sesebuah budaya. Manakala, menurut pandangan Perdana Menteri Malaysia yang keempat, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, etos bangsa adalah untuk membina sesebuah negara yang mempunyai rakyat yang berlainan latar belakang etnik, bahasa, agama, budaya dan tempat ialah sesuatu yang lebih daripada hanya membina sesebuah negara yang biasa. Ia melibatkan perkongsian latar belakang, berkongsi rasa dan semangat tanpa mengira perbezaan dalam diri masing-masing. Dimensi utama etos bangsa dapat dilihat melalui masyarakat yang berkongsi nilai yang sama seperti nilai bekerjasama,
saling menghormati, dan toleransi. Selain itu juga, etos bangsa juga dapat dilihat apabila masyarakat itu berkongsi perasaan semangat, di mana perasaan semangat ini dikategorikan sebagai semangat kekitaan, patriotism, dan semangat nasionalisme. Etos lebih merujuk kepada sistem nilai sesebuah masyarakat, di mana sifat sesebuah masyarakat diandaikan terbit daripada sistem nilai yang menjadi panduan kepada masyarakat tersebut. Sesebuah masyarakat terbentuk atas persetujuan bersama para anggotanya dan patuh kepada sesuatu pegangan hidup secara bersama. Pegangan hidup yang dimaksudkan ialah nilai hidup yang menjadi ukuran kepada apa yang baik seperti nilai murni, terpuji dan disanjung oleh masyarakat dan sebagainya. Contoh etos bangsa di Malaysia ialah Gagasan Satu Malaysia. Gagasan Satu Malaysia telah diperkenalkan oleh Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak pada 2 April 2009, di mana matlamat Gagasan Satu Malaysia adalah untuk memupuk dan memperkukuhkan lagi perpaduan kaum. Langkah yang diambil untuk memastikan rakyat bersatu padu ialah dengan wujudnya kemajmukan etnik dan kepelbagaian budaya. Kemajmukan etnik dalam bentuk saling kebergantungan antara kelompok Melayu dan bukan Melayu bukan sahaja menjadi asas penting untuk masyarakat Malaysia bergerak ke hadapan, tetapi yang penting ialah ianya menandakan penerimaan hakikat bahawa Malaysia adalah sesebuah negara majmuk dengan kelompok Bumiputera sebagai kelompok dominan dan kelompok bukan Bumiputera sebagai minoriti yang penting. Rakyat Malaysia, terutama bukan Bumiputera, mendapat kebebasan untuk mengamalkan gaya hidup masing-masing dalam bentuk utuh sambil pada masa yang sama diterima menyertai secara aktif dalam sesebuah institusi politik, ekonomi dan pendidikan negara. Kebebasan inilah yang menjadi ciri demokratik yang unggul selain sifat hidup bermasyarakat istimewa dalam sesebuah negara majmuk. Seterusnya kita beralih kepada etno. Apakah yang dimaksudkan dengan etno? Etno bermaksud etnik ataupun budaya yang diterima oleh individu ataupun sesebuah masyarakat. Seperti yang kita ketahui, budaya selalunya dikaitkan dengan aktiviti-aktiviti harian yang dilakukan seperti pemakaian, makanan, barangan, kesenian, tarian dan sebagainya. Dalam aspek etno, budaya boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu yang pertama, budaya kebendaan dan yang kedua, budaya bukan kebendaan. Budaya kebendaan adalah perkara yang boleh dilihat seperti peralatan dan kelengkapan hidupan harian seperti makanan, tempat tinggal dan sebagainya. Contoh budaya kebendaan adalah seperti kaum Melayu yang mengenakan pakaian baju kurung dan baju Melayu, manakala kaum India mengenakan sari dan dhoti, dan kaum Cina pula memakai chongsam, sangfu dan hanfu. Seterusnya, bagi budaya bukan kebendaan adalah seperti kepercayaan, agama adat istiadat dan undang-undang yang diterima dan ditolak oleh sesebuah budaya. Contoh budaya bukan kebendaan adalah masyarakat India beragama Hindu, manakala masyarakat Melayu beragama Islam. Seterusnya, apakah peranan etno terhadap bangsa Malaysia? Peranan etno terhadap bangsa Malaysia terdapat dua, iaitu sebagai imej yang melambangkan sesebuah negara dan juga untuk memupuk kesedaran perbezaan bangsa dan budaya. Mari kita kupas satu persatu. Untuk peranan sebagai imej yang melambangkan sebuah negara, tujuannya adalah untuk ke arah mewujudkan identiti dan kepribadian negara tersebut. Sebagai contoh, budaya pemakaian kaum Melayu yang memakai baju kurung, berhijab dan baju Melayu. Cara pemakaian bangsa Melayu ini telah melambangkan imej dan juga identiti bagi negara Malaysia. Peranan yang kedua iaitu untuk memupuk kesedaran perbezaan bangsa dan budaya. Dalam konteks ini, semua rakyat Malaysia bertanggungjawab menghormati kaum dan bangsa-bangsa yang berlainan, agar tidak menimbulkan pergaduhan mengenai perkara tersebut. Sebagai contoh,
kaum India akan mengadakan perarakan ketika perayaan Pusam. Oleh itu, setiap rakyat Malaysia haruslah menghormati perayaan tersebut. Terdapat 3 ciri dalam etnobudaya, iaitu yang pertama, boleh dipelajari, yang kedua, boleh diwarisi, dan yang ketiga, diguna pakai dalam kehidupan seharian. Ciri-ciri etnobudaya. Ciri yang pertama ialah boleh diwarisi. Budaya sebenarnya adalah warisan daripada ibu bapa yang kemudian diturunkan kepada anak-anak. Anak-anak mereka membesar dengan budaya yang diterapkan sejak dari peringkat awal lagi. Contoh budaya yang boleh diwarisi ialah budaya makan menggunakan tangan merupakan budaya bangsa Melayu. Dan contoh yang kedua adalah kaum Cina makan menggunakan sudu, garpu dan juga chopstick. Seterusnya, ciri yang kedua, iaitu boleh dipelajari. Budaya juga boleh diketahui melalui proses pembelajaran. Setiap individu boleh mempelajari tentang sesebuah budaya yang diinginkan, sama ada, pertama, belajar melalui buku-buku, kedua, belajar melalui internet, dan ketiga, bertanya secara langsung dengan yang lebih mahir. Ciri etnobudaya yang ketiga ialah diguna pakai dalam kehidupan seharian. Setiap budaya yang wujud mengajar kita asas-asas utama dalam kehidupan seharian. Budaya ini bukan sahaja untuk kegunaan sendiri, tetapi juga untuk menjaga keharmonian antara rakyat yang berbilang kaum yang wujud di Malaysia. Sebagai contoh, budaya Melayu mengajar untuk mengetuk pintu dan memberi salam sebelum masuk ke rumah jiran. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.